Daftar duit pun awak tak nak. Tapi awak akan lindungi manfaat takaful dan insurans saya secara automatik. Ya, tiada permohonan dan tiada bayaran. Awak janji untuk beri pelindungan 100% pada manfaat perubatan dan sehingga RM500,000 untuk manfaat lain? Ya, saya janji. Saya akan melindungi manfaat sijil takaful dan polisi insurans awak. Terbaiklah PIDM. PIDM ialah agensi kerajaan yang memastikan pelindungan manfaat takaful dan insurans anda berterusan sekiranya ahli penginsurans muflis. Layari pidm.gov.my. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut. Melayari portal dan email kepada iaduan@dpdnhcp.gov.my. Menghubungi talian 1-800-886-800. Menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu. Berhubung menerusi talian WhatsApp berikut. Atau anda boleh juga menghubungi operasi bilik gerakan di talian tertera. Kota Baru 89.8. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni وتب علي توبة نصوحا، وتب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا، ووفقني عملا مقبولا، وهب لي رزقا واسعا، وتب علي توبة نصوحا، وتب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM edisi di petang Rabu 21 September 2022 bersamaan juga dengan 24 Safar 1444 Hijriyah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Dan jam kedua untuk petang ini bersama Destinasi, kita bawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Betul, dan kita akan bersama lagi dengan tetamu kita iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah merangkap fellow utama dari Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, dan kita nak bincang dengan tajuk petang ini iaitu memperkukuh akidah sebagai teras agama. Dan untuk para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, juga kita ada alamat email kita kan, Mona? Ya, iaitu betul. fas@ikimfm.my. Kalau terlintas nak bertanya berkaitan dengan skop perbincangan kita, boleh hantarkan soalan anda di situ dan kita akan dapat ambil dari alamat email tersebut untuk kita bincang-bincangkan dalam diskusi kita nanti. Iya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna sebentar saja lagi. With elders, and when he spoke, the people would gather. He had respect from
but there was a shining light. The revelation then began. He was asked to read, but he couldn't do so. When he tried, he spoke words so beautiful. It's when he was told he was the chosen one. Salawatullahi alayk. Oh, Muhammad, oh Muhammad. Sallallahu alayk Allah. The final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Apakah yang anda akan lakukan sekiranya surau berdekatan kejiranan anda sudah tidak mampu menampung bilangan jemaah yang semakin ramai? Dalam surah Al-Saff ayat 14, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Membina sebuah surau atau masjid bukan sahaja bermakna kita menyediakan tempat untuk ribuan umat Islam menunaikan solat berjemaah, tetapi juga sebagai rumah Allah. Ia sekaligus menjadi pusat aktiviti-aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan bagi kaum muslimin dan muslimat seperti kelas-kelas pengajian, bantuan kepada yang memerlukan dan lain-lain. Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan kompleks baharu Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama Kajang Selangor. Maklumat lanjut boleh didapati di www.almuhajirinkjgutama.com. Berwakaflah untuk pembinaan rumah Allah dan hadiahkan pahalanya untuk ibu dan ayah tersayang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas, yakni rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama Kajang Selangor sekarang di www.almuhajirinkjgutama.com. Saya ulangi lagi sekali, www.almuhajirinkjgutama.com. Sesungguhnya, pahala yang berterusan sedang menanti anda dan orang yang tersayang. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baja Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baja Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Tajaan 50% yuran pengajian ijazah dan program asasi secara percuma. Pengambilan September ke Al-Madinah International University dalam bidang pengajian Islam, bahasa Arab, IT, perniagaan dan kewangan dan lain-lain lagi. Sertai hari terbuka secara maya pada 14 September ini. Layari www.medu.edu.my,
telefon atau WhatsApp 018-2266-286. Gerbang Kepembelajaran Tanpa Sempadan Al-Madinah International University. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna Baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook Baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Bandingan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Marilah bersama kita wakafkan harta untuk pembinaan Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama, Kajang Selangor. Maklumat lanjut hubungi 017-670-5651. Seronoknya, promosi Banglo IBS datang lagi. Kali ini, Banglo IBS mengadakan promosi Merdeka bermula 13 Julai sehingga 22 September 2022. Dalam promosi kali ini, Banglo IBS menawarkan reka bentuk yang menjadi pilihan ramai yang semestinya menarik. Kami juga menyediakan hadiah-hadiah secara percuma berupa kelengkapan rumah bernilai sehingga RM20,000. Maklumat lanjut sila hubungi 011-1310-7525 atau 011-13107086. Jom buat rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS indah, berbaloi dan selesa. Sebelum ibu pejam mata, ibu berhajat nak pergi umrah. Along, jomlah pergi umrah dengan Ajak Travel. Umrah kan wajib sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Ibu dengar Ajak Travel ada ramai mutawif yang berpengalaman. 20 tempat yang akan dilawati, penerbangan terus, makan disediakan, jarak hotel pun dekat dan lain-lain lagi. Untuk mengetahui lebih lagi, cuba Along telefon nombor 011-378-78-397 atau layari www.ajaqtravel.com.my. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sutu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur Alhamdulillah. Nak teruskan lagi Mona untuk perbincangan kita, kuliah kita, kelas kita pada petang ini menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami dan anda boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar, rancangan pun nama Fas'aluna. InsyaAllah Fas'alu Ahli Zikr insyaAllah bersama kita di konti IKIM. Sebentar saja lagi boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Baik Mona, terus kita nak memperkenalkan tetamu kita yang dah pun sampai di konti kita ni. Kita nak bersama lagi dengan yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah merangkap fellow utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syafiq, Mona sihat? Alhamdulillah seadanya Doktor. Masya Allah. Kita nak teruskan lagi Doktor bual bicara kita pada petang ini dan kita jemput juga sahabat-sahabat sekalian untuk terus memeriahkan lagi komen kita ni Mona. Ya, betul. Jangan lupa untuk
tag kawan-kawan untuk kita dapat manfaat bersama Dr. Farid untuk petang ini. Betul. Kita ada tamu kita yang pertama ni, Puan Sarifah Kasim. Dah pun mula komen kat situ. Ya. Masya-Allah. Kita akan bincangkan. Baik, petang ni kita ada tajuk yang kita nak discuss ataupun bincang berkaitan dengan soal akidah. Ya, betul. Tentang tajuk ni memperkukuh akidah sebagai teras agama. Baik, Doktor, kita nak mulakan sedikit mukadimah, Doktor, bagaimana yang boleh kita bincangkan tajuk ini, Doktor. Silakan, Doktor. Terima kasih Maulana dan Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana masih dapat bersama-sama dalam rancangan Fas'aluna bersama DJ-DJ terkenal kita. Dan kita nak meneruskan perbincangan Fas'aluna kita ini dengan mengetengahkan persoalan-persoalan yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan kalau pada minggu yang lalu kita bercakap tentang persoalan menghidupkan budaya beragama dalam kehidupan, dan hari ini kita nak sambung aspek budaya beragama yang macam mana yang kita nak hidupkan itu. Dan pastinya aspek pertama adalah akidah. Aspek akidah, kerana aspek akidah ini, Maulana dan Syafiq, merupakan teras kepada keseluruhan agama itu. Betul. Sebab itu nama lain bagi akidah itu adalah dipanggil usuluddin, kan. Kalau di universiti ke dia banyak menggunakan istilah usuluddin. Ada juga yang pakai akidah, tetapi banyaknya usuluddin kerana usuluddin itu merupakan istilah yang amat mencerminkan sifat akidah itu. Sebagai apa? Sebagai usul kepada agama. Usuluddin. Usul itu asal, teras, dia punya tiang seri, dia punya struktur asas, kan. Kalau orang buat rumah tu, Syafiq, yang dia mula-mula piling itu, itu merupakan usul lah tu. Usul. Dan ternyata yang itu yang paling penting dalam memastikan kekuatan rumah itu. Betul. Kan, kalau yang itu tidak kuat, tidak kokoh, keseluruhan rumah tu nanti mungkin akan runtuh. Itu rumah. Kalau bangunan kita tengok lagi dahsyat, kan. Dia punya, kadang-kadang kita tengok sebulan dia hanya letak batu saja atas tanah tu. Syafiq dan Mona, hanya nak melihat kekuatan tanah tersebut, yang bebanannya, dan akhirnya nak dicucukkan teras itu. Dan teras itulah dalam konteks agama, permisalan agama, itulah yang dipanggil sebagai usuluddin. Dan usuluddin itu berkait dengan persoalan akidah. Dan kalau kita lihat, keseluruhan agama kita ni amat sangat bergantung dengan akidah ini. Contohnya, kalaulah kita ni pakaian itu dah Islamik betul dah, Syafiq, ya. Katalah Syafiq dengan serban dia, kan. Kat sini dia tak pakai lah, mana. Tapi mungkin kat rumah, kan. Dekat masjid, dekat madrasah, dekat rumah dia ke. Yang itu dia akan tengok nanti dengan pakaian yang cukup Islami, kan. Kadang-kadang orang menggambarkan keislaman itu dengan pakaian, kadang-kadang dengan watak, kadang-kadang dengan perlakuan, kan, akhlak, dan kadang-kadang dengan amalan-amalan, kan. Mungkin amalan solatnya, amalan zikirnya, amalan puasanya. Tetapi isunya ialah, kalaulah amalan-amalan tersebut dibuat dengan begitu sempurna tetapi akidahnya bermasalah, maka keseluruhan agama, termasuklah amalan-amalan tadi, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Katalah kalau dia pakai cacan elok, tutup aurat, yang lelakinya dengan jubah apa semua tadi, solatnya pun baik, ikut rukun-rukun, ikut tata tertib solatnya, tetapi akidahnya mungkin dia tak percaya pada Tuhan pun, ataupun mungkin dia percaya, dia mensyirikkan Allah SWT misalnya, maka keseluruhan amalan-amalan itu tidak berguna. Sebab itu kita katakan bahawa akidah itu dia teras, dia very instrumental dan definitif, bahasa Jawa dia, definitif kepada
kepentingan dan kelangsungan kehidupan beragama. Jadi sebab itulah apa-apa pun Maulana Syafiq, kita harus bermula dengan akidah. Dalam Islam pun, kalau katalah kalau orang kita nak mengajar anak-anak kita misalnya agama, kita harus perkukuhkan akidahnya dulu. Kalau kita nak mengajar orang masuk Islam pun, kan, katalah orang mu'allaf misalnya, yang pertama yang harus kita tekankan ialah akidah. Kadang-kadang metodologi setengah masyarakat tu dia lebih suka menekankan tentang pakaian tadi, ataupun mungkin amalannya dulu. Baru je masuk Islam tadi dah suruh tahajud, suruh qiyamul lail, suruh puasa sunat misalnya, kan. Sedangkan orang tu baru sahaja mengenali Islam, kan. Jadi tak kenalah, sebab benda-benda itu hanya boleh diamalkan sekiranya dia kuat yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran agama itu. Dia akan datang natural nanti. Kalau dia sudah yakin dengan kebenaran agama. Jadi kita kena kuatkan dulu, suruh dia benar-benar mengikat simpulan kepercayaan akidah tu. Dalam bahasa Arab maksud akadah tu ikatan, ikatan, kan, akidah, ikatan yang kuat, mantap dan tidak akan terputus. Dari dalam konteks Islamnya itu, iaitu ikatan kepercayaannya kepada Tuhan, kepada, nanti kita akan bicara lebih panjang tentang aspek akidah itu. Yang itu yang harus diperkukuhkan dahulu. Kalau itu kokoh, insya-Allah mudah kita nak suruh dia beramal apa sekalipun, mudah untuk dia secara natural nanti dia akan tutuplah apa yang perlu tutup. Sebab dia dah tahu dah bahawa dia berhadapan dengan Tuhan yang dia percaya wujud, dia berhadapan dengan Tuhan yang akan sentiasa melihat dia, akan sentiasa memerhatikannya, akan sentiasa nantinya memantau apa yang dia lakukan dan nanti akan memberi balasan terhadap apa yang dilakukan. Itulah kepentingan akidah Maulana Syafiq, dan hari ini kita lihat isu inilah yang banyak keliru dalam pemikiran masyarakat kita, termasuklah masyarakat generasi muda kita. Kan, sampai kadang-kadang terlibat dengan aliran-aliran yang keliru tentang Tuhan, yang ragu tentang Tuhan, malah yang menolak Tuhan pun ada. Adalah beberapa research yang kita buat yang menggambarkan benda itu. Ini bukan sekadar kata-kata kosong saja. Saya sendiri terlibat dengan satu, paling kurang dua kajian, dengan Selangor satu, dengan JAKIM satu, yang menggambarkan hasil dapatan itu agak membimbangkan dalam kalangan generasi muda kita berkaitan dengan faham ketuhanan itu. Itu permulaan kita lah. Baik, itu kita faham bagaimana akidah itu asasnya perlu diberikan keutamaan dalam kehidupan kita beragama. Dan selepas ni doktor, kita nak tahu juga apa kandungan utama akidah Islam, doktor. Itu yang perlu kita kemaskan insya-Allah selepas ni. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, inspirasi Inforia Islami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan bagi Islam sebagai sibghah yang bermaksud celupan. Seperti sebidang kain yang dicelup dengan pelbagai warna, maka seorang insan Muslim itu hakikatnya telah dicelup dengan celupan Allah, iaitu agama Allah. Dan sesungguhnya itulah celupan yang terbaik, yang tidak boleh diatasi dan ditewaskan oleh celupan-celupan yang lain. Celupan agama itulah yang mencorakkan hidup kita, lalu ia menjadikan kita hamba-hamba yang taat beribadah hanya kepada Allah. Merasa bangga dengan celupan Islam yang indah itu di hadapan celupan-celupan syirik dan jahiliyah. Sebab itu ayat ini turun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ialah suatu adat yang diamalkan oleh orang-orang Nasara. Apabila mereka beroleh bayi yang baru dilahirkan, pada hari yang ketujuh mereka akan mencelup bayi tersebut ke dalam air
yang dianggap suci lagi menyucikan yang dipanggil sebagai Al-Ma'mudin. Mereka beranggapan bahawa celupan suci tersebut menjadikan seseorang bayi itu seorang Nasrani yang sejati. Lalu Allah turunkan ayat ini. Untuk itu pendengar sekalian, yakinlah kita wahai saudara-saudaraku bahawa Islam merupakan satu-satunya cara hidup yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-samalah kita memelihara celupan Allah ini agar tidak pudar ditelan kealpaan dan kejahilan kita terhadap Islam itu sendiri. Patut dah puji Allah bila bangun daripada tidur. Patut sangatlah tuan-tuan. Allah dah matikan kita. Kemudian Allah yang bagi kita hidup balik begitu. Ni apa semua yang kita dapat ni tuan-tuan. Subhanallah. Semuanya mampu untuk kita lakukan bila Allah kejut balik kita daripada tidur. Maka tak patut sangat bangun-bangun lupa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan untuk waktu ini kita masih bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul. Kita masih lagi bukakan ruang peluang pada anda untuk terus sahaja ke Facebook Live IKIM FM. Boleh tonton sekarang di situ dan anda boleh sertai kita untuk berinteraksi, komen, like, share di situ. Letakkanlah juga learning point kat situ kan. Terima kasih yang dah pemula masuk komen di sini. Ada Liza Muhyiddin, ada Halijah, Tengku Zaidah, ramai ni sahabat-sahabat kita yang sudi berada di ruangan komen untuk kita nak teruskan perbincangan kita dalam tajuk kita memperkukuh akidah sebagai teras agama. Ya, dan untuk para pendengar ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900004. Dan untuk waktu ini bersama doktor kita sambung kembali doktor dan kita nak tahu apa kandungan utama akidah Islam. Silakan doktor. Silakan doktor. Terima kasih Mona dan Syafiq. Sebenarnya saya tak nak pergi detail lah kerana kita hari Khamis biasanya Dr. Aiman akan bercakap tentang akidah, iman Nuna. Jadi saya bukan nak atau nak bercakap benda yang sama lah kerana itu memang alhamdulillah telah dijelaskan dengan begitu mendalam intipati dan perincian akidah itu. Cuma saya sedang bercakap tentang konteks kita hidup beragama. Kalau kita nak cakap kita ni nak perkukuhkan budaya hidup beragama itu yang antara perkara yang kita kena perkukuhkan adalah akidahnya. Itu kerana apa? Kerana kita dah sebut tadi itu merupakan teras, itu merupakan tiang seri kepada agama. Itu merupakan perkara yang paling asasi yang akan mempengaruhi apa sahaja amalan dan hal-hal keagamaan yang kita akan buat dalam kehidupan kita. Dulu kalau kita ingat ada satu ketika ada kelompok yang kita lihat dari sudut amalannya, dari sudut pakaiannya, dari sudut perniagaannya begitu hebat sekali kan. Tapi dia ada masalah dari hal akidah. Jadi semuanya jadi bermasalah kan. Kita fahamlah. Sebab itu kita tekankan bahawa apa-apa pun mulakan dengan hal-hal akidah. Cuma akidah ni Maulana Syafiq, dia hal dalaman. Dia hal kepercayaan, dia bukan hal luaran. Kalau hal dalaman ni dia susah sikit kita nak nilai dan pantau. Kalau luaran senang kan. Kalau Syafiq dia solat kan, mertua duduk sebelah kan, dia mesti risau kan. Tapi Syafiq ni iman dia kuat kan. Dia semayang bukan kerana mertua kan. Kerana Allah Ta'ala. Jadi tetapi kadang-kala ada sahaja orang yang dia boleh melakukan perkara-perkara luaran itu dengan baik. Tetapi bila sampai ke hal dalaman ni, dia sukar sebab dia hal hati, hal keyakinan hati, hal kefahaman juga, hal ilmu juga. Dan bab itu kita harus lihatnya secara lebih menyeluruh. Kena tengok dari segi ilmunya, kena tengok dari sudut tindakannya juga, kerana tindakan tu juga banyak lahir daripada keyakinan kita kan. Kita akan buat sesuatu yang kita yakin. Jadi itu mungkin lebih sukarlah untuk kita nilai. Tetapi masih
hal-hal akidah ni masalah benda yang penting, Maulana Syafiq. Apa dia? Bila kita cakap akidah ni, apa dia yang paling utama? Ada 3 benda. Ada 3 benda yang paling utama. Walaupun kalau kita selalu ingat dalam huraian ustaz-ustaz kita, kalau akidah ni rukun iman lah, rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 kan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar kan. Tetapi ke-6 ini akhirnya dia akan tersimpul kepada 3 benda yang utama, iaitu ketuhanan, uluhiyah, nubuwah, kenabian, dan ketiganya hari akhirat. 3 yang lain tu Syafiq dan Mona, dia merupakan benda yang menyempurnakan. Dia berkait dengan 3 yang pertama tadi. Malaikat misalnya kan, kita tidak akan percaya pada malaikat kalau kita tak percaya pada Tuhan kan. Kerana malaikat tu adalah pesuruh Tuhan juga. Jadi yang paling utama adalah keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kepada Nabi, dan keyakinan kita kepada akhirat. Kenapa 3 ini? Pertama sekali ketuhanan, kerana Allah lah Tuhan lah yang menjadi teras kepada keseluruhan kehidupan beragama kita. Kan? Kita hidup ini kerana Allah, kan? Kerana adanya Allah adalah kita ni. Jadi sebab itu apa-apa pun kita harus mengenal dulu pencipta kita ni, yang sentiasa kita tunduk dan patuh kepadanya. Sebab itu selalu disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu harus mengenal dulu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi apa-apa pun tentang Allah. Tapi tentang Allah ini sendiri, apa benda yang kita kena tahu, Maulana Syafiq sebut Allah senanglah, Allah kan. Masya Allah. Setiap hari kadang-kadang terkejut sikit ke, subhanallah kan, masya Allah. Tetapi yang kita panggil Allah itu siapa? Jadi para ulama akidah telah menyusun bahawa ada 3 benda lagi yang kita harus kenal tentang Allah Taala ini. Yang pertama tentang zat Allah, yang kedua tentang sifat Allah, dan yang ketiganya tentang dipanggil af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Zat itu adalah hakikat Allah Taala itu. Tapi zat ini, Maulana Syafiq, kita tak tahu. Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui tentang zatnya. Yang kita hanya tahu tentang zat Allah ini bahawa ianya esa. Ianya esa. Dan tidak terbahagi, tidak ada bandingan. Itu saja yang kita kena imani tentang zat Allah. Dan dalam Quran pun tak banyak cerita tentang apa itu Allah, kan? Apa itu Allah itu tidak. Malah Nabi melarang lagi kita untuk berfikir tentang apa itu Allah. Nah kan, yang Nabi suruh kita, Nabi kata la tatafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Fikirlah tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jangan kamu berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tidak akan tahu kan. Nabi pun tidak diberikan maklumat atau ilmu tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu adalah esa. Tetapi yang banyak kita tahu, Maulana Syafiq, adalah sifat. Sebab dalam Quran kalau kita baca daripada ayat awal sampai akhir tu banyak menceritakan tentang sifat Allah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah ada Rahman dan Rahim. Dua-dua tu sifat Allah. Allah sayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabb itu sendiri salah satu lagi sifat Allah SWT juga. Malik Yaumiddin. Malik Ar-Rahmanir Rahim, sekali lagi Malik Yaumiddin. Malik itu juga sifat Allah Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran itu yang banyak perbahasannya ialah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu yang harus kita imani. Dan sifat ini banyak, Maulana Syafiq, kerana Allah itu mempunyai segala sifat kesempurnaan. Jadi yang mana yang kita nak kena betul-betul yakini. Jadi para ulama bantu kita lagi dengan mengatakan yang utamanya ada lebih kurang 20. Itu yang kata sifat 20 tu. Bukanlah makna Allah tu hanya mempunyai sifat 20 saja. Lebih lagi. Tetapi nak menyusun kefahaman kita biar mudah, ada 20 kan. Jadi tak payahlah saya mengulang sifat yang 20 itu. Tetapi mungkin beberapa yang kita nak ambil contoh, misalnya sifat qidam Allah, sifat baqa Allah kan. Sebab tak mungkin Allah itu tak ada permulaan, dan tidak mungkin Allah itu ada pengakhiran, Maulana Syafiq. Sebab kalaulah kita ni
duk fikir Allah tu macam mana bermula misalnya kan. Dia akan menyebabkan kita akan, dia panggil dalam pemikiran, dalam mantik dia panggil tasalsul. Mana berterusan saja kita akan bertanya Allah itu menjadikan, siapa yang menjadikan Allah? Kalau ada yang menjadikan Allah tu, siapa yang menjadikan Allah itu? Dan siapa pula yang menjadikan Allah? Jadi soalan tidak akan berakhir. Jadi dia dalam pemikiran manusia, kita mesti bermula dengan yang pertama. Jadi yang pertama itulah yang kita panggil sebagai Tuhan ataupun wajib, wujud yang wajib. Dengan wujud yang wajib itulah akhirnya ada wujud-wujud yang lain seperti kita ni. Kita ni semua dipanggil mumkinul wujud, wujud yang hanya boleh ada dan boleh tiada kan. Jadi ketuhanan itu penting sekali. Dan yang ada lagi dua, nanti kita mungkin bicara selepas ini tentang kerasulan dan hari akhirat. Baik, kita akan bincang lagi kan Mona. Dan sambil-sambil itu kita masih lagi jemput anda untuk hantarkan soalan, pertanyaan menerusi di beberapa platform media kita Mona. Ya, betul. Hantarkan melalui WhatsApp konti 011129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini beri khas sekali lagi, kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Melaka 89.5. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti mencintai anak-anak dan juga ibu bapa kita, kerana dia memerlukan kepada ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk kita mengenal Nabi. Apabila dah kenal, barulah hadir perasaan yang disebutkan sebagai mahabbah. Perasaan yang disebutkan sebagai kasih dan juga sayang kepada Nabi. Jadi mengenal Nabi memerlukan kepada ilmu. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Mati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, inspirasi, euforia, Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini bersama rancangan Fas'aluna, tanyalah kami bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul. Kita sedang berbincang dengan tajuk memperkukuh akidah sebagai teras agama, dan kita masih lagi untuk boleh bawakan pertanyaan dan juga perbincangan dari sahabat-sahabat kita
kita, anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti 017129004004 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Ya, dan untuk waktu ini ada lagi bersama Dr. Farid. Sebelum kita ambil soalan, kita sambung kembali bersama doktor. Silakan doktor. Silakan doktor. Okey, terima kasih Mr. Syafiq. Mungkin kita boleh sambung lagi lah pada minggu depan. Ya, insya-Allah. Sebab banyak poin yang kita boleh huraikan. Tapi saya hari ini bagi rangka besar dia tentang ketuhanan itu penting sekali. Kerana hari ini tanpa kefahaman dan keyakinan dan ilmu yang benar tentang ketuhanan itu, ramai nanti akan keliru dalam dia punya pemikiran dan juga dari tindak tanduknya juga. Misalnya dia mungkin kata dia beragama tapi tindak tanduknya kadang-kadang seolah-olah macam Tuhan tu tidak ada kan. Dia yakin kepada benda lain selain daripada Allah Taala misalnya kan. Dia minta daripada orang lain kan, lebih daripada dia minta daripada Allah SWT kan. Dia tak rasa Tuhan itu ada dan dia tak rasa Allah itu yang memberikan segala-gala kepadanya. Sebab mungkin dari sudut kefahaman akidah tu tidak sempurna. Sifat-sifat Tuhan tu dia tak belajar dengan sempurna kan. Kalau kita belajar dengan sempurna, dia akan memberi kesan kepada akhlak kita. Saya ambil contoh satu je. Kalau huraian ulama kita tu tentang sifat basar Tuhan, sebab melihat Tuhan itu, macam Imam Al-Ghazali misalnya menyatakan Allah itu melihat walaupun ada semut hitam di atas batu hitam di tengah-tengah padang pasir di malam yang gelap. Kan tu cara tamsilan itu dibuat supaya kita ni benda hitam atas rambut kita pun kadang-kadang tak nampak dah, semut atas rambut Syafiq dah tak nampak dah kan. Ini katakan dia di atas batu hitam tengah-tengah padang pasir di malam yang gelap, seorang pun tak nampak tetapi Allah Taala nampak. Kalau ada satu daun yang jatuh gugur sekarang ini di hutan Afrika sana tu sedang jatuh, itu adalah ilmu Allah Taala misalnya. Jadi dengan cara kefahaman begitu, apa benda yang kita boleh sembunyikan dari Allah Ta'ala? Tak ada benda yang kita boleh sembunyi dari Allah Ta'ala. Jadi kan dengan itu akhlak kita akan terbina dengan baik. Rasa berhati-hati, itu panggil takwa tu. Sentiasa sahaja merasakan Tuhan memerhatikan kita dalam segala tindak tanduk kita. Itu contoh lah. Tapi banyak lagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita, kalau kita belajar secara keseluruhan, insya-Allah dia akan membina kita punya keyakinan diri kita, ilmu kita, pemikiran kita dan tindakan kita. Yang kedua saya nak ambil teras yang kedua adalah kenabian. Ini juga penting. Sebab hari ini orang hidup dalam dunia bebas, Maulana Syafiq Dia kata why do we need prophet, dia kata sebab kita dah ada, we have our own intelligence, dia kata kita boleh berfikir dengan baik, kita boleh meneroka angkasa, kita boleh we can do science, dia kata kan. So we don't need orang daripada padang pasir abad ke-7 nak mengajar kita tentang kehidupan. Itu cara dia kadang-kadang sinis terhadap agama lah, terhadap agama. Khususnya agama Islam lah kalau merujuk kepada. Tetapi kita mengatakan bahawa betul dengan akal yang kita ada ni kita boleh meneroka macam-macam ilmu dan juga realiti dan juga alam sekeliling kita. Tetapi hal-hal berkaitan dengan kebenaran misalnya, kebenaran Tuhan, kebenaran hidup, tentang akhlak misalnya, apa yang baik, apa yang buruk, itu jawapan terakhirnya bukan letaknya kepada kekuatan akal kita, Maulana Syafiq sebab itu manusia masih memerlukan agama. Nabi datang, Tuhan hantar Nabi kepada seluruh umat, seluruh kaum untuk menyatakan kebenaran, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang tinggi seperti hal hakikat kewujudan dan hal-hal yang bersifat akhlaki, apa yang baik dan apa yang buruk. Saya nak habiskan akhir yang ketiga, nanti kita boleh hurai masa lain, tentang hari akhirat. Hari akhirat juga penting. Hari akhirat ni mengajar kita, Maulana Syafiq, bahawasanya di sana ada kehidupan lain selepas kehidupan kita ni. Kadang-kadang kita rasa inilah kehidupan kita kan, enjoy apa semua kan. Tapi kalau dengan akidah bahawa di sana ada kehidupan, dan bukan sekadar kehidupan, Syafiq dan Mona, kehidupan yang di sana itu ditentukan oleh kehidupan di sini. Apa yang kita buat di sini akan menentukan kehidupan sana. Dan di sana itu baqa, kekal kan, baqi, dan abadi, panjang kan. Jadi
oleh kerana itu dia amat sekali lagi mempengaruhi kita punya akhlak, kita punya amalan, kita punya kehidupan, kita punya pemikiran, kita punya pandangan alam terhadap kehidupan di sini. Kalau kita ada dalam akidah kita bahawa di sana ada hari akhirat. Dan hari akhirat itu bukan sekadar hari kebangkitan manusia. Lepas dibangkit kita akan dinilai pula. Ada muhasabah di situ, ada timbangan amal kita mana yang baik dan buruk, dan akhirnya kita ada dua tempat yang paling abadi yang kita pergi, Maulana Syafiq. Bukan tak ada yang tiga daripada dua ini, iaitu syurga dan neraka. Tengah-tengah tak ada. Jadi kita harus bersedia, dan segala-galanya persediaan itu harus berlaku di sini. Jadi itulah kepentingan akidah dalam agama yang harus kita lihat, Maulana Syafiq. Okey. Baik, Mona, kita juga nak teruskan dengan soalan-soalan yang kita dapat di platform media sosial kita, Mona. Ya, ada di WhatsApp kunci 0112904004 dan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Baik, kita ada satu soalan, Mona, yang sahabat kita bertanya. Doktor, bila kita tidak memikirkan tentang zat Allah tu secara mendalam, bukankah itu menghalang sifat tabi'i sebagai seorang manusia yang sentiasa ingin tahu? Bagus soalan tu, Maulana Syafiq. Betul bahawa kita ni kena bersifat ingin tahu, mesti mencari jawapan terhadap ni, tetapi ada benda yang jawapannya memang tidak ada. Janganlah kita terlalu atas nama nak mengetahui, kita memikirkan, kerana dia memang ilmu itu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sesiapa pun tentang zat Allah ini, Nabi pun ketika Nabi pergi naik Isra Mi'raj, Aisyah pernah menyatakan kepada sahabat-sahabat, dia kata, sekiranya engkau mengatakan bahawa Nabi melihat Tuhan ketika dia bertemu tu, sebenarnya Nabi tidak melihat zat Allah Ta'ala itu, tetapi yang macam hadis tu lebih kurang kata macam cahaya, macam tu sajalah. Jadi maksudnya Nabi sendiri pun tidak diberikan ilmu tentang zat Allah Ta'ala ni. Sebab itu Nabi sendiri ingatkan kita, jangan kita cuba berfikir. Kita ni kononnya kreatif lah, Maulana Syafiq, ya. Kreatif ni boleh, tetapi dalam urusan-urusan yang selari dengan kita punya masalah kehidupan lah. Tapi tidak ada masalah untuk kita berfikir tentang zat Allah itu, kerana itu memang bukan ruang kefahaman ilmu. Tetapi kan saya sebutkan tadi, banyak lagi benda kita boleh fikirkan tentang kejadian Allah Ta'ala, dan itu disuruh dan diperintah oleh Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian malam dan siang, langit dan bumi itu ada tanda-tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang itu memang disuruh, dan itu ruangnya luas, Maulana Syafiq, ya. Tak tidur malam kita boleh fikir tentang laut saja kan, tentang bukit, tentang gunung, tentang angkasa. Go on, berfikirlah. Kerana insya-Allah Quran kata, kalau kamu berfikir dengan betul, kamu akan berkesimpulan nanti, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kita akan buat kesimpulan, ya Allah, Engkau tidak akan menjadikan benda-benda sia-sia. Mesti ada hikmah, mesti ada makna, mesti ada sesuatu di sebalik apa yang kau jadikan. Itulah sebenarnya kita punya objek pemikiran yang kita harus berfikir secara kreatif itu. Bukan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ini memang ruang untuk kita berfikir itu memang dah ditutup, dan Nabi sendiri pun menghalang atau melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Okey, baik. Kita bercakap tentang menyambung apa yang kita sebut pada minggu lepas tentang budaya beragama. Yang kita nak banner dulu dalam budaya agama, kehidupan beragama kita ni adalah akidah dulu. Sebab ini dalaman, ini teras, ini usul, dan kalau ini baik, insya-Allah kita boleh bermula dengan hal-hal agama yang lain dalam kehidupan tu dengan baik juga. Tapi kalau ini awal-awal lagi dah silap, Maulana Syafiq, jadi takut nanti yang lain-lain juga rosak. Macam kereta lah, kalau enjinnya dah bermasalah, Syafiq dan Mona, walaupun luarnya cantik, pergi ke bengkel suruh dia buat yang paling cantik catnya, bentuknya apa semua, tapi enjin problem. Pakai sekejap je lah, lepas tu dah tersadai dah kan. Agama pun begitu juga. Enjinnya itu adalah akidah lah. Kalau akidahnya betul, insya-Allah yang lain-lain itu mantap, nanti dia bergerak mantap. Tapi kalau luarnya kita bukan cantik lagi, tetapi
akidahnya masalah. Kita takut kita punya kereta agama kita ni nanti sekejap je jalan dah tersadai kat tepi jalan kan, nak kena overhaul pula. Repair balik ya. Kena repair balik. Allah, itu dia tamsilan yang doktor berikan panduannya di situ. InsyaAllah semoga memberikan kefahaman kepada kita bagaimana asas teras akidah itu adalah yang utama supaya kita dapat kenal Allah, ma'rifatullah, kenal agama, dan sentiasa kita akan kait rapat dalam kehidupan kita, jadikan panduan sampai bila-bila. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Jazakallah kull khair. Doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube. Jangan lupa anda boleh sama-sama ulang kaji, dengarkan semula rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Share banyak-banyak supaya dapat manfaat kepada orang lain juga. Iya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah. Allah ya Allah, la ilaha illallah. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Ya Rasul Allah, salamun alaik. Ya Habib Allah, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Kau kekasih Allah, salamun alaik. Kau pemimpin ummah, salamun alaik. Engkaulah Muhammad, salamun alaik. Yang mengambil berat, salamun alaik. Engkaulah cahaya sinar harapan yang membawa rahmat ke seluruh alam. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Ya Rasul Allah, salamun alaik. Ya Habib Allah, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Akhlakmu terpuji, salamun alaik. Peribadi tinggi, salamun alaik. Kau umpama bintang, salamun alaik. Menghiasi malam, salamun alaik. Engkaulah penyuluh jalan selamat. Engkaulah Rasul pemberi syafaat. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Ya Rasul Allah, salamun alaik. Ya Habib Allah, salamun alaik. Salawatullahi alaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali